So just want to show you one video. Tengok je lah kot. Tengok and then saya cuba explain berkenaan dengan contents dia. Nanti boleh buka daripada link. So contohnya kalau dalam video ni dia banyak bercerita tentang efek resonance kepada machineries. So setakat ni itulah kalau bagi terms untuk resonance jarang yang saya biasa bagi yang panjang. Tapi saya rasa terms ni bagus. Definitions untuk resonance. Resonance is the excitation of natural frequency. Maksudnya nak kata di sini bahawa resonance adalah satu fenomena yang mana akan menyebabkan frekuensi, natural frequency dalam sistem tu further escalates ataupun semakin membesar lah, semakin excited, becomes excitation macam dalam ayat ni lah, compared to normal conditions. So terutama sekali katakan kalau undamped case, dalam case undamped, apabila dalam sistem tu tak ada damper, so secara teori resonance akan mampu pergi sampai infinite values secara teori lah. Tapi of course kita akan ada natural damper daripada persekitaran. Sebagai contoh natural damper yang kita boleh beritahu adalah, let's say katakan kalau machineries akan ada friction, so friction pun dia akan berfungsi indirect friction disebabkan pertemuan ataupun contact between parts and parts. So yang tu pun dia akan menyebabkan berfungsi sebagai natural damper yang tak plan, yang kita unplanned damper lah, maksudnya sebab dia natural kan. Sebagai contoh lain adalah katakan kalau kita ambil case pendulum sebagai contoh, katakan kalau kita ada part and then kita akan swing. So kalau dalam dunia sebenar you akan nampak makin lama dia akan makin slow lah, kan. So ini berlaku disebabkan kita akan ada natural damper, which is ni lah kita punya air. Okay. So sebagai contoh dalam ni dia cerita berkenaan dengan so sebagai contoh dekat kes ni dia ambil contoh untuk ni lah, untuk piping system dekat sini. So apabila kerap sangat berlaku, excited, so dia akan start jadi failure dekat sini lah. So sebagai contoh dekat sini dia akan ambil contoh berkenaan dengan macam mana kita nak monitor berkenaan dengan resonance pada machineries. Okay. So sebab you tak boleh dengar video, okay, so saya terpaksa tegangkan je lah. So okay, yang ni video menarik juga. So effect of resonance untuk helikopter. So ini adalah efek disebabkan oleh resonance lah. Disebabkan helikopter ni grounded, kita set grounded. So ini testing, bukannya real. Sebentar, saya tengok jap. Ada yang baru nak masuk. Ingatkan dah habis masuk. Sepatutnya tak ada request lah. Okay. Saya tak approve. Okay, saya dah check dah. Ini baru je approve. Syah, dia cakap macam saya tak pernah approve. Saya selalu check. Okay. Okay, but let's just continue.
So kita boleh nampak kat sini efek disebabkan oleh resonance. Sebagai contoh, ini salah satu contoh untuk resonance adalah apabila kita letakkan pada satu base ataupun foundation, apabila mesin tu berfungsi, dia akan start menyebabkan the base ataupun support tu vibrate. Okay. Supposedly katakan kalau you refer kepada link yang saya bagi tadi, you boleh refer lah untuk video yang saya share sebentar tadi. Okay. Tapi satu poin yang saya nak highlight dekat sini berkenaan dengan resonance. Resonance ni tak semestinya kalau frekuensi tu semakin membesar frekuensi, semakin tinggi resonance. No, it's actually it's not like that. Dia sebenarnya bergantung kepada natural frequency sendiri. Apabila applied frekuensi yang diberi daripada luar menghampiri natural frequency, so pada masa itulah dia akan start excited. Dia akan terlebih, macam mana panggil? It becomes much more aggressive. Dia tak semestinya katakan kalau frekuensi semakin tinggi, dia akan resonance akan berlaku sepanjang masa, tak, bukan. So saya bagi contoh simple saja. Let's say katakan kalau motorcycle, katakan kalau kita ambil motorcycle sebagai contoh, kita naik motorcycle, so kita imagine throttle tu sebagai punca fungsi untuk power. So apabila kita rotate dia punya throttle, maksudnya kita naikkan lagi frekuensi of the machines, of all the components, kan, daripada injection apa yang akan last sekali mengakibatkan tayar itu berfungsi dengan lebih berpusing dengan lebih cepat lah. Okay. So katakan kalau sebagai contoh, siapa yang pernah mengalami unbalance, kan? Katakan kalau tak sure sama ada motor atau kereta sama je. Kalau kita ambil contoh kereta, let's say katakan kalau kita tekan pedal minyak, and then sampai satu masa, katakan kalau salah satu daripada dia punya tayar dia tak unbalance. Untuk yang pernah ni lah, yang perasan benda ni, apabila sampai certain speed, let's say katakan 80 km/h, kita boleh rasa kereta tu dia start vibrate. And then katakan kalau kita naikkan lagi speed daripada awal 60 and then sampai 80, you akan rasa dia start shaking the car sepanjang pergerakan. Bila kita naikkan lagi speed dia, kita akan dapati bahawa getaran tu atau shaking tu dah semakin hilang. So yang tu salah satu contoh lah untuk yang saya boleh bagi. Salah satu contoh yang paling simple lagi adalah saya boleh bagi mesin basuh. Katakan kalau kita ada mesin basuh top loading, initially katakan kalau dia baru start rotating, you akan nampak pada peringkat awal dia akan wobble, and then tiba-tiba dia wobble macam mana? Mesin basuh tu dia akan wobble, bergoyang macam nak runtuh. Tapi apabila frekuensi dia ataupun RPM, the speed increases, and then dia akan start stabilize. Okay, dia akan start stabilize. Awal-awal masa gerak tu pap, and then dia akan tiba-tiba macam wobble, macam nak runtuh, tiba-tiba dia cuma vibrate setempat saja. So maksudnya di situ adalah walaupun frekuensi itu kita naikkan maksimum, tak semestinya akan mengakibatkan failure berlaku kepada machineries tu. Failure akan berlaku apabila frekuensi dia menghampiri natural frequency of that particular machines. So apa yang berlaku, contohnya katakan kalau untuk industri, apa yang kita buat adalah kita akan design satu tune mass damper. Sebagai contoh, fungsi dia adalah untuk kita divert, untuk kita alihkan dia punya macam mana, natural frequency, supaya katakan kalau mesin tu secara yang in standard dia akan operate pada certain frequency. Sebagai contoh, katakan kita sebagai user, kita akan sentiasa bawa kereta let's say dalam 80 km/h, yang tu adalah average speed.
Tapi unfortunately dia punya resonance adalah exactly pada 80 km/h for example speed. So apa yang designer perlu buat adalah untuk shiftkan design supaya resonance tak berlaku exactly pada that particular moment. Sebagai contoh, dia akan tukarkan damper ataupun change the position, ataupun dia akan tambah lagi satu additional sistem ke atas sistem tu supaya vibration tu boleh dialihkan kepada that particular device. So yang tu kita panggil sebagai tune mass damper. Okey, ada lagi? Macam ada yang nak masuk lagi? Ada lagi? Oh okey, Iqbal. Saya rasa macam saya dah highlight. Okey, 60%. Okay, so anyway, we shall continue our lecture by looking at the previous PowerPoint. Sebentar ya. So saya cuba buka slide. Kalau volume tak okey ke apa, you beritahu. Katakan kalau slow ataupun apa. Sebentar, sekejap. Okey, so boleh nampak slide? Okey. Nampak. Okey. Nampak. Saya terpaksa tanya bukan sebab apa. Bila saya buka full page, saya nampak slide je. Saya tak nampak katakan kalau ada komen, kecuali kalau ada notification, itu saya akan perasan. Okay, so last week kita stop roughly sampai sini lah berkenaan dengan some basic concept of vibrations. Yang atas sekali tu sebenarnya tak ada pasal vibration sangat, some area of dynamics, understanding kinematics and also kinetics. Untuk refresh balik, kalau kinematics is about motions. Apabila ada force saja, force element, so maksud sistem tu dia akan kita concentrate in kinetics. So kalau kinetics, maksud dalam case kinetics kita akan consider force. So kinematic is all about motion, sama ada displacement ataupun velocity atau acceleration saja. So and then we also saya cuba terangkan sedikit berkenaan dengan resonance. Tadi pun dalam video pun dah ada, you boleh nampak sedikit. So kita pun pernah tengok video sebelum ni berkenaan dengan Tacoma Bridge. So yang tu adalah salah satu efek daripada resonance. So other terms, for example, rate of change. Kalau rate of change, normally this is kalau dalam term saya simple, differentiation with respect to time lah. Sebab kalau kita bincang berkenaan dengan rate of change, so normally this one normally referring to differentiation, pembezaan with respect to time. Periodic motion, kita akan bincang berkenaan dengan periodic motions. So dynamic system, so a simple dynamic system, so paling minimum kita kena ada a vibration system, dynamic system. Vibration system kita akan ada mass dan juga spring. Yang tu untuk vibration system. Kalau ada damper, so yang tu complete lah, mass, spring and also damper. We shall also take a look regarding equation motion. So yang ni antara elemen yang penting dalam tutorial kita hari Isnin ataupun semalam hari Rabu, kita ada bincang sikit berkenaan dengan equation motions. Apa kepentingan equation motion? So actually equation motion explain regarding the behavior of a system. Sistem tu biasa kalau kita akan ambil mass lah sebagai satu, normally kita akan ambil mass. So katakan kalau satu benda, okay, what's actually happening to this particular mass? So equation ni dia akan mewakili behavior of this system. Maksudnya macam mana pergerakan dia, what is the speed, acceleration, velocity, acceleration, how much displacement. So kalau response equation, actually kita akan refer kepada response. What happens to the system in time base? Okay, pada certain time what happens to the system. So and then next, vibratory system. So kita boleh bahagikan, so yang paling simple, ini secara general. Normally kalau dalam real world dia akan multi combination ataupun hybrid. So kalau nak simplify, kita akan ada translational sama ada ke atas, ke bawah ataupun moving at certain angle.
tapi at single directions lah. And then curve linear ataupun rotational. So this one rotates, kita ada reference point, and then this one rotates. Kita ada beam, and then this one rotates. So yang tu adalah rotational. And also we have combination, translation dengan rotation. So before going more towards the content, so kita akan refer sikit berkenaan dengan Newton's law, sikit sajalah, tak banyak sangat. Sebab yang ni adalah yang paling basic. So kalau in short katakan, kalau untuk Newton's law, so first law is regarding the concept of inertia. The concept of inertia. So maksudnya any mass, any bodies. So katakan kalau in motion, dia akan maintain in motion. If it's static, dia akan it will maintain in static unless receive external force. Maksudnya kalau dia tengah bergerak, dia tak akan berhenti bergerak selagi tak dihentikan. Okay. Katakan kalau dia dalam keadaan static, dia akan maintain in static unless receive external forces. So yang tu adalah konsep untuk the first law. So concept of inertia. Kalau untuk second law, in short katakan, normally kita akan, kalau kita bincang berkenaan dengan second law, kita akan terus ambil F is equal to ma. Tapi katakan kalau dekat original terms, kalau untuk berdasar kepada Newton, dia akan ambil konsep net force. Dia akan ambil konsep net force. So kalau ikut net force, maksudnya rate of change of the momentum. Sebenarnya kalau ikut dari segi terms. So maksud bila Newton dia come up with this particular law, dia come up dengan law ni. So actually bila dia keluarkan law ni, yang tu yang apa ni, antara kelebihan Newton ni adalah dia akan ambil konsep-konsep yang ada sebelum ni, let's say daripada Galileo ataupun apa ni, daripada mathematician ataupun physics yang sebelum ni, dia akan combine becoming, okay, this is the general law that we need to follow in terms of physics. Okay, so actually Newton dia tak adalah highlight F is equals to ma. Actually dia tak ada highlight exactly like that. Dia highlight rate of change of net force ataupun the rate of change of momentum. So daripada situ barulah kita linkkan apa ni, mathematician or physician dia cuba kaitkan, and then dia come up dengan a more simplified version, iaitu F is equals to mass times acceleration. So yang tu yang simple je lah. And then third law, this one is more towards momentum. So ni semua you dah study dah dalam static, dalam dynamics, even in physics. So you boleh refer balik, you boleh review balik. Okay, so kalau ikut definition, some of the basic definition, sebab saya dah bagi notes, slide kepada you all, you boleh refer dalam web. Saya akan masuk dalam general folder, dekat situ saya masukkan notes. So kalau ikut definition of vibration, any motion that repeat itself after interval of time. So maksudnya dia repetitious. So untuk vibration system kita akan ada untuk potential energy adalah daripada spring. So yang paling basic untuk vibration system, kita kena ada mass dan juga spring. Okay, so kalau mass saja dia tak jadi complete vibration system, dia tak jadi apa-apa, dia macam tu je, mass saja tak jadi apa-apa. So kalau di spring saja pun takkan jadi apa-apa unless we give certain displacement. Okay, so kita boleh imagine juga kalau ada imaginary motions. Sebab sebagai contoh, katakan ada spring, you tarik saja, and then you lepaskan, oh okay, dia akan bergerak, tapi dia bukannya in certain particular orders, secara random sajalah. So spring fungsi utama adalah untuk store energy dalam bentuk potential. So maksudnya apabila spring tu kita extend, lepaskan, dia apa ni, daripada energy yang dia store, so dia akan menggerakkan mass tu sendiri lah. So number 2, we have mass. Fungsi mass adalah untuk also to store in terms of kinetic energy. So dia ada kinetic in terms of motions. So and then finally we have damper. Katakan kalau sistem tu ada damper, so fungsi damper adalah untuk dissipate ataupun untuk absorb
the energy. Okay, so spring untuk potential, tapi damper ni untuk dissipate, untuk mengurangkan lagi. Okay. So saya ada letakkan dalam slide ni berkenaan dengan resonance. You can read the contents. Kadang-kadang dia akan either you understand or not, this one. So this is just a simple explanation. So kalau boleh cuma nak bezakan antara resonance dan juga interference. So nampak macam sama tapi slightly different concept. Yang selalu you nampak masa dalam physics dulu adalah yang belah kanan tu lah. Yang masa dalam experimentation, kalau you biasa buat eksperimen gunakan physics. So salah satu contoh untuk resonance adalah experimentation untuk glass, gunakan glass yang famous, bukan famous, yang selalu ambil contoh adalah opera singer lah. Katakan apabila opera singer dia dengan pitch yang tinggi akan menyebabkan glass tu dia vibrate. So saya tak sure, kejap lah saya tengok kalau ada video sebentar. 521 sekejap lah. Kalau ada video. Sebentar, saya tengok video sekejap kalau ada. Okey, oh ada. Sebentar. Saya tukar sekejap. So kita pergi kepada okey, so ni ada video berkenaan dengan breaking glass with sound dengan wine glass. So dia akan letakkan speaker berhampiran dengan wine glass. So in actual sebenarnya susah untuk kita nampak apa yang berlaku, tapi untuk nampak dengan lebih jelas kita akan gunakan stroboscope, bukan kita lah, dia lah. Okay, using stroboscope. So bila stroboscope lampu tu dia akan flicker pada certain frekuensi, so supaya kita nampak dekat mana apa yang berlaku pada sistem tu. So point dia adalah dia bukannya akan crack, break pada frekuensi yang paling tinggi. Bukan, dia bukannya pada frekuensi yang paling tinggi. Dia akan fail apabila frekuensi itu menghampiri natural frekuensi dia. And then apabila kita naikkan lagi amplitude dia, saya nak boleh, saya takut saya. okey. Okey, itu salah satu contoh berkenaan dengan resonance. Saya rasa you all tak dengar kot, saya dengar lah bunyi dia kuat sebab yang ni adalah recorded version kan. So you nampak cuma video saja. So yang tu salah satu contoh lah berkenaan dengan konsep resonance. So point dia adalah bukannya frekuensi yang paling tinggi, dia frekuensi yang menghampiri natural frequency system tu. And then apabila dia menghampiri natural frequency system tu, apabila kita apply frekuensi itu dalam jangka masa yang lama, baru dia akan fail. Macam saya beritahu sebelum ni, katakan kalau frekuensi dia sama, so dia akan resonate. Tapi kalau resonate, dia akan bergerak dalam atau in motion, vibrating dengan kadar yang tinggi lah, respons dengan kadar yang tinggi. Tapi apabila kita teruskan lagi
keadaan tu, so baru dia akan start fail lah. So salah satu cara lagi adalah apabila kita naikkan lagi amplitude. Okay. So that is one of the examples. So, contohnya dekat belah kiri tu ada gambar berkenaan dengan, cuba nak ceritakan berkenaan resonating. Saya biasa kalau bagi contoh berkenaan dengan resonance ni, saya bagi contoh yang simple lah. Kita tak cerita pasal barang, kita cerita pasal human being. Saya biasa sebut contoh saya adalah, let's say, person and also relationship. Katakan kalau kita jumpa partner ataupun awak and Chun, and kita start kenal, let's say on a date. So bila katakan kalau kita berbual dengan dia, kita let's say kita cerita pasal game, and then she's not interested. Oh, okay. So actually the topic two person is not resonating. So frekuensi dia tak sama. Tapi katakan kalau yang lelaki ni dia cerita pasal shopping, and then perempuan ni pun kaki shopping kat, cerita pasal Shopee. So okay, naik share. So kita boleh katakan di situ bahawa kedua-dua, these two person is resonating. They are speaking at the same frequency. Maksudnya sama, matching. So yang tu antara terms yang contoh yang saya boleh bagilah berkenaan dengan resonance. Okay. So saya pun pernah beritahu contoh lain berkenaan dengan natural frequency. So natural frequency, of course, kalau kita nak cerita, nama tu sendiri dah menerangkan mengenai apa tu natural frequency. Maksud frekuensi natural untuk some system. So contoh yang paling simple adalah kalau you ambil gitar sebagai satu contoh. Sebagai contoh kita ambil, saya tak tahu boleh lukis ke tak. Okey. Sebagai contoh, katakan kalau kita ambil gitar kan, saya pernah tunjuk sebelum ni. Katakan kalau you ada gitar, buruknya lukisan. So tolong, sebab saya pakai pad. So katakan gitar ni kita plug the gitar. Tak macam gitar. Sedih So katakan kalau gitar ni kita plug tanpa pegang mana-mana string, so dia akan berbunyi dengan certain frequency, certain sound. Katakan single string. Tapi katakan apabila kita tekan certain spot, certain position, dia punya frekuensi dia berubah, sound dia berubah. So maksud natural frequency of that guitar is changing. So kita boleh dengar perbezaan dia daripada segi sound berapa hertz. Okay. So ni benda yang sama macam tadi, cuma nak cerita berkenaan dengan vibration system. Tadi ada mass, spring, also damper. So kita ada translational. So translation pun ada elemen yang sama, rotation pun ada elemen yang sama. So fungsi mass adalah untuk store energy dalam bentuk kinetik. Spring adalah untuk store energy dalam bentuk potential. Damper fungsi dia adalah untuk dissipate the energy. So untuk damper dia boleh datang either dalam viscous, yang paling selalu kita bincang adalah kalau dalam vibration adalah viscous damper. Sebagai contoh medium dia kita boleh air ataupun gas, water, oil and so on. So contoh yang simple adalah let's say you ambil damper untuk vehicle damper. So selain daripada tu kita akan ada dry friction untuk damper, tapi kita jarang bincang dalam kelas ni untuk examples. So yang ni memang solely material based lah. So apabila attached to certain material, so dia akan slowly reduce moving because of the contact between the material itself. And then kita akan ada solid damper, material juga, material base. So beza antara dry friction dan juga material macam tu. So sebagai contoh, katakan kalau kita ambil material, let's say kita ambil cushion, kan cushion. Sebagai contoh ini pun cushion. So damper berdasarkan pada jenis material itu sendiri. Okay. Oh, dia patah balik. Okay, so for this one, so kalau untuk spring, the most basic equation yang ni adalah F is equals to Kx daripada Hooke's law. So force is equals to K adalah spring constant. So jangan beza. Kita kalau dalam vibration ni kita ada a few. So katakan kalau kita ada spring
spring constant. Okay, so kita ada kita ada spring constant. So kita ada juga satu yang kita namakan KT, torsional spring constant. So katakan kalau spring constant ni adalah a normal spring translation. Kalau torsional spring ni, katakan kalau you biasa nampak mainan budak-budak, so dia akan ada yang dalam bentuk coil tu. So yang tu adalah contoh untuk torsional spring. So kalau untuk torsional spring kita akan terms KT. Unit pun berbeza. So kalau untuk spring, unit dia adalah, this one is Newton over meters. Kalau torsional spring, sekejap saya check balik. Saya pun tak ingat. Torsional spring constant. KT. Tahu next time bila kita sampai nanti saya akan terang lah berkenaan dengan unit tu. Saya tak ingat. Atau masa break nanti saya ingat. So F force, K adalah spring constant, X adalah how much displacement, deformation. Kalau dalam kes ini dipanggil deformation ataupun displacement. Saya biasa sebut displacement. How much displacement. So untuk dapatkan equation motion, kita boleh gunakan sama ada Newton's law ataupun you boleh gunakan energy methods. So katakan kalau you nak gunakan energy methods yang ni, kita akan gunakan konsep strain energy. Okay, so potential energy U adalah bersamaan dengan half of kx square. Yang ni simple je, nak simplify. So katakan kalau graph macam ni lah, simple graph. So okay, so yang ni adalah force. Ini adalah force. So F is equal to Kx. So yang ni adalah how much displacement. So daripada situ dia punya total energy adalah area under the graph lah. Area di bawah graph ni. So ini you akan dapat half of Kx square. Apa ni explanation yang simple lah berkenaan dengan ni. And this one explains about how much work is being done. Okay, strain energy methods. Untuk spring. Okay, so kalau untuk spring kita how to say, dalam kes ni kalau kita ada multiple spring dalam sistem tu, so arrangement of the spring also affects the total equivalent spring constant. So yang ni dalam kes ni yang you nampak sini K, yang ni equivalent spring constant. Okay, so this is what we call as the equivalent spring constant. Maksudnya kita akan ada a single K value yang represent keseluruhan K itu sendiri. So sebagai contoh, katakan kita ambil yang paling simple adalah dua arrangement. One is parallel. Yang ni adalah parallel. Maksudnya parallel dua-dua ni. And then this one is in series, maksudnya semakin memanjang. Sebagai contoh, katakan kalau kita ada satu spring and also satu spring, so yang ni adalah susunan series lah. Kalau susunan macam ni, yang ni adalah parallel, yang ni ada mesh, yang ni susunan daripada. So kalau secara fizikal senang je kita nak kaitkan dengan yang ni. So katakan kalau kita susun, yang paling simple adalah kalau kita tengok untuk spring secara series memanjang macam ni. So kalau you letakkan one spring, two spring like this and then you have a single mesh, kita akan nampak bahawa pemanjangan dia tak sekata. So berbanding dengan katakan kalau kita ada dua spring macam ni and then a single mesh. So both of this will have almost similar extension. So ataupun displacement. So disebabkan oleh itu, kalau susunan dia dalam bentuk parallel, so kalau susunan dia dalam bentuk parallel, yang ni adalah equation dia, you just sum up K1, K2 and Kn. So yang ni adalah K equivalent dia.
katakan kalau susunan dia adalah in series, so 1 over K equivalent is equals to 1 divided by K1 plus 1 divided by K2 plus and so on so on. 1 divided by Kn. Okay. So 240, kita akan cuba try, saya akan bagi masa sikit lah, dalam 5 minit untuk solve ni. So you cuba buat dulu berkenaan dengan ni. Model each of the spring of figure 1 by a mass attached to a single spring equivalent stiffness. Cuba buat lah berkenaan dengan ni, sebab saya buat bagi tadi. Yang ni adalah contoh dia, macam mana nak dapatkan nilai untuk K equivalent. Okay. So yang ni maksudnya di sini kita akan ada satu mesh di sini, and then kita akan ada single spring here attached to wall section. Yang ni kita akan attach to wall section. Kita ada single spring. So ni keseluruhan sebenarnya dia dah jadi satu series lah. Satu series. So roughly dalam 2 minit 3 minit kita akan cuba buat. Cuba buat lah. So saya harap semuanya ada kat sini tak adalah dengar sambil baring, lepas tu dengar je macam tu. Worst case you buka, you tinggal. So kalau boleh duduk tu ada some notes kan, tulis notes sikit. Kalau nak okey sikit, kalau you print awal-awal lagi slide yang saya bagi, and then you tulis notes kat situ. Saya bukan saya prefer, saya jenis orang macam tu kot. Saya jenis orang macam tu. Okay, you try buat dulu untuk berkenaan ini. So ni equation dia.
So okay, kita akan cuba refer berkenaan dengan soalan ni. Oh sorry, dia bergerak. So first kali kita refer kepada yang ni. This one. So this one is in parallel. Ini parallel. So daripada sini, this one is just K is equals to, sorry, K plus, alah buruk. Tak boleh padam balik. So K equivalent bersamaan dengan K plus 2K. So, sama dengan 3K. Okay. So all of this actually dia adalah satu series. So kita solve yang ni dulu. So series. So you akan dapat 1 divided by K. Katakan dia dekat belah kiri, K equivalent left. Yang untuk left. So bersamaan dengan 1 divided by K plus 1 divided by 3K plus 1 divided by 3K. So daripada sini you akan dapat daripada sini. So this one is 3K, 3K, yang ni tukar 3K, yang ni tukar 3, 3, 4, 5, 5 over 3K. Oleh sebab tu you akan dapat, oleh sebab tu kita akan dapat K equivalent adalah bersamaan dengan 3K over 5. Okay, so yang ni untuk belah sini. So end up kita akan ada mesh dengan a single spring. Dengan a single spring, yang ni adalah 2K, yang ni adalah 3K divided by 5. Okay, so point dia kalau dekat sini macam mana kita nak merge? Adakah kedua-dua ni pada satu parallel ataupun apa lagi satu? Parallel dan juga series. So what do you think? Yang ni parallel ataupun series? Saya tanya, saya jawab balik. So in actual this one, kita kena refer balik the behavior of the system. Katakan kalau macam ni, let's say if we shift the position to the right, for example, so this one also will move, katakan X kan, kata bergerak ke X. So yang ni akan bergerak X. Spring ni dia akan compress X, yang ni pun akan tension X. So behavior dia lebih kepada parallel. So daripada sini kita boleh summarize kan. Yang ni seolah-olah ni, yang ni hampir sama seolah-olah katakan kalau kita ada satu mesh macam ni, and then kita ada satu spring, yang ni adalah 2K. So kita shift spring dia, yang ni adalah 3K over 5. So daripada sini K equivalent adalah bersamaan dengan summation atau combination daripada sini. So 5 sebab ni 1, so 5, 10, 10. So kita akan dapat, betul lah, 13 13K over 5. Kan? Okay, so total yang ni adalah okay, so benda lain. Nak first check. Kalau ada apa-apa boleh beritahu. Senyap, tak ada ni, tak ada respons. Doktor. Tak faham. Saya tak faham kenapa kita kirakan dia macam parallel. Saya tak faham explanation ni. Yang tu. Yang ni, kenapa kita kira sebagai parallel? Sebab macam mana? Sebab kalau konsep untuk parallel, let's say macam ni, katakan kalau yang ni, katakan yang ni adalah mesh kan.
Kalau kita bagi the displacement X kan. So this one also displace X kan. Yang ni also displace X kan. Betul tak? Kalau kita gerakkan mesh tu ke bawah. Tapi katakan kalau untuk dalam satu series, katakan kalau yang ni kita bagi the displacement X, tak semestinya yang ni akan X and also X. Dia bukannya equivalent dengan 2X. Tak semestinya macam tu. Ratio dia akan berbeza sedikit, bergantung pada keadaan, bergantung pada spring tu sendiri. Okay. Whereas in parallel dia sepatutnya dia lebih macam ni, it's more uniform. Pergerakan dia lebih uniform. Kalau kita bagi displacement sini, so dia akan bergerak pada kadar yang sama, pada rate yang sama, pada displacement yang sama. Okay. Tapi kalau you buat, tapi untuk validate benda ni, you boleh buat experimentation. Cuba je cari mana-mana dua spring and then you cuba eksperimen, tengok berapa banyak pemanjangan dia. So walaupun bukan daripada segi vibration, tapi kita in motion. Tapi katakan kalau you ambil dalam static case saja, so you akan nampak beza dia di antara kedua-dua sekali. Same mesh, different arrangement, you akan nampak dia punya extension yang berbeza ataupun displacement yang berbeza. So yang ni tak semestinya sama dengan ni tak semestinya sama. Yang ni tak semestinya sama dengan ni X, yang ni tak semestinya sama dengan, katakan X over 2 lah, X over 2. Nah, okay, so yang tu basic idea untuk dapatkan spring constant, equivalent spring constant. So benda ni nampak macam simple, pernah juga keluar dalam final. So student tak boleh jawab semata-mata sebab dia tak ingat parallel ke ataupun series. So benda simple je. So dia tak boleh, dia tak ingat lah macam mana, yang mana satu, yang mana satu. So saya punya advice adalah macam mana pun cuba review balik, refresh balik, katakan sebelum test, ataupun set satu mindset lah berkenaan dengan ni, which one is which one. So dia berbeza, katakan kalau kita ambil konsep arrangement of spring dengan katakan dengan voltage. Katakan kalau kita ambil dalam electrical, dia berbeza. Katakan kalau series dan juga kalau parallel, dia akan ada efek yang berbeza, susunan dia. Dia the opposite of what we get actually. Okay. Yang ni KIV, saya sekarang tunjuk je. So next time katakan kalau ada masa kita akan bincang lah berkenaan dengan ni. Ni contoh-contoh soalan sebelum, saya malas nak delete, saya tunjuk je lah. Okay, so next we have about damping. So as I informed previously, so kita ada, yang paling kerap kita guna adalah viscous damping. Viscous damping. So kalau untuk damping, dissipation of the energy we calculate by using this particular equation. So F is equals to CV. So C dalam case ni, yang ni adalah damping. Constant. So C di sini adalah satu damping constant. So you cuba jangan macam ni, jangan tertukar dengan zeta. Yang ni adalah zeta, yang ni adalah damping, yang ni adalah damping ratio. Okay. So damping constant adalah satu constant, dia ada value, ada unit. Cara nak tahu senang je, sebabkan untuk velocity, sebab dia dalam bentuk velocity, dissipate in terms of how much velocity, dia akan efek kepada dia punya halaju dia sendiri. So kalau nak tahu simple je, so C bersamaan dengan F divide by V. So daripada sini unit dia boleh tahu dia adalah Newton over meter over square, ataupun saya biasa akan sebut ni Newton square over meter. So yang ni adalah unit untuk damping constant. So kalau zeta, dia disebabkan dia adalah satu ratio,
dia adalah dimensionless. Sebabkan dia adalah satu ratio. So apa-apa saja ratio dia tak ada unit. So kalau damping ratio dia dimensionless value. So zeta ni, zeta bersamaan dengan C over C critical. C critical damping, yang ni adalah critical damping constant. So next time bila kita masuk dalam free vibration dam, so kita akan ceritalah berkenaan dengan this particular contents. So yang paling kerap adalah inilah, viscous damping. So Coulomb ataupun dry friction biasa kita akan jarang bincangkan. So kalau material based damping, solid material, hysteresis semua tu kita jarang bincang lah dalam kelas. So untuk kita kebanyakan example kita akan gunakan this particular viscous damping lah. Saya nak highlight je. Saya tak tahu macam mana nak delete, sorry. So kalau daripada segi fizikal, macam mana untuk imagine, so yang ni adalah untuk displacement. So kalau untuk displacement, so force is equals to how much displacement is given. So dia potential energy, dia akan store potential. Spring ni dia akan ada potential. Ada potential maksud kalau kita compress spring, dia akan naik ke atas. Kalau kita tarik spring, dia akan kembali kepada kedudukan asal. So maksudnya dia memiliki potential. Kalau tak ada mass, kita tarik, lepas dia akan patah balik, habis. Paling kurang pun dia akan sikit, lepas tu dah habis. Sekejap. Tapi kalau kita letakkan mass, so dia akan continuous. Sama ada horizontal ataupun vertical. So horizontal biasanya saya buat je macam ni, tapi sebenarnya dia akan ada platform, and then dia akan bergerak. And then kita akan make sure platform ni adalah frictionless. So kalau untuk damper, dia dalam bentuk velocity. Kalau untuk kinetics, so F is equals to MA lah. So cara lain kadang-kadang kita akan ambil F is equals to CX dot. So dekat sini kita akan buat F is equals to MX double dot. Okay. So this one is rate of change of the displacement with respect to time. Yang ni adalah second derivatives. Yang ni second derivatives. Yang ni adalah first derivatives. Okay, so kita tengok masa dulu. Okay, so kita akan break kejap dalam 5 minit. Nanti kita akan sambung balik. Okay, kita break kejap 5 minit, sambung balik. So sementara tu you boleh refer video yang saya share tadi. Okay, ataupun saya akan share satu video lah kot. Ini ada satu lagi video. Sebentar, dekat mana saya nak paste? Dekat sini ke? Dekat sini ke?
Okey, saya ada share satu video dekat dalam, saya ada post dekat dalam Microsoft Teams. You boleh refer. Ada satu lagi video ini berkenaan dengan introduction to vibration analysis. So sementara break tu nanti kita akan tengok sama-sama walaupun tak ada sound. Sebentar ya. Ada, saya buka tak? Sekejap ah. So sambil-sambil tu kita tengok je lah. Okay. So introduction to vibration analysis. Saya tunjuk baru saya terangkan lah sedikit dah. So of course kalau untuk failure, dia vibration, so dia berkaitan dengan resonance. So bila keadaan tu berterusan, dia akan menyebabkan machineries fail. So yang ni adalah salah satu contoh lah apa yang berlaku. Sebagai contoh dekat sini, interaction between bearing dan juga gear system, sebaik mana pun design kita buat pada dunia sebenar, dia sentiasa akan ada masalah berlaku. Disebabkan dia sentiasa akan ada loss. So tiada benda yang perfect. Tak ada benda yang perfect yang akan berlangsung. So that's why kenapa kita perlukan vibration analyst. Misalnya vibration. Saya bukan vibration analyst. Saya sekadar mengajar vibration saja. Salah satu kelebihan vibration analysis adalah dia boleh cuba untuk diagnose. Dia macam doktor lah lebih kurang performance untuk mesin. Kalau doktor dia akan gunakan stetoskop misalnya. Tapi kalau macam vibration analyst, dia akan gunakan tuning fork, dia akan gunakan accelerometers, dia akan tentukan apa yang berlaku pada mesin itu sendiri. Sebagai contoh dalam gambar ni kita nampak satu mesin, dia akan nampak banyak benda yang bergerak, berpusing, semua berfungsi dalam masa sama. So tiap-tiap satu mesin dia akan ada limitation, tiap-tiap satu mesin dia akan ada wear and tear. So sebab itulah kita kena ada maintenance. Jadi dalam masa sama, macam mana company-company yang besar dia nak save cost. Macam mana dia nak save operation cost. Save operation cost boleh datang daripada banyak segi. Sebagai contoh, salah satunya adalah untuk operation cost, kita boleh tentukan, let's say mesin ni kita set dia punya maintenance dia tiap kali 1 million cycle. Sebagai contoh, kita menghampiri 1 million cycle ni, and then kita akan panggil vibration analyst untuk diagnose sama dia betul ke dia dah masa untuk untuk servicing, untuk major servicing misalnya, ataupun perlu ke tak kita buat major servicing, ataupun part mana yang perlu kita buat tanpa kita perlu stop dia punya operation. Kita cuma perlu berdasarkan pada diagnosis yang dia buat ni. So diagnosis yang dia buat, let's say dalam kes ni dia akan gunakan let's say dia akan dapatkan signal daripada berdasarkan pada certain kedudukan. Dia akan target berdasarkan pada moving parts, sebagai contoh bearings, shaft ataupun kipas, fan tu masing-masing. So tiap-tiap satu tu dia akan hasilkan output dan frekuensi dalam bentuk graf. So yang ni akan ditangkap oleh mesin ni. So sebenarnya kita tak ada mesin yang exactly bila kita letak, okay, dia akan cakap yang this one fail, this one pass. So tiap-tiap meter tu sekadar dia dapatkan response. Yang saya selalu sebut response. So, dalam bentuk graphical, dalam bentuk graf. Misalnya yang ni dalam bentuk graf. So ini salah satu contoh lain, you ambil masa you tengoklah. Sebagai contoh untuk rotation elements.
So ini salah satu contoh berkenaan dengan unbalance of machines. So ini cuma nak nampak secara fizikal bentuk graf, tapi sebenarnya kita jarang buat macam ni. So yang ni digunakan dial gauge kan untuk tentukan displacement. Tapi kebanyakan masa kita tak buat macam ni. Mungkin kita akan ambil signal daripada segi acceleration dalam bentuk sound. Sebagai contoh macam ni, yang tadi beza secara fizikal kan. So kadang ada masa kita tak boleh nak buat daripada dalam kan. So sama ada velocity ataupun acceleration. So yang ni adalah off yang kita akan dapat. So yang boleh nampak dekat belah kanan tu kita ada amplitude and then upper speed, revolution speed. Amplitude tu maksudnya higher amplitude ataupun lower amplitude. Okey, ini salah satu contoh spectrum analysis. So you boleh nampak kalau daripada sini, daripada video ni kita boleh nampak of course dia sebenarnya tak adalah nampak exactly macam ni. Kalau betul-betul dia vibrate macam ni dah lari dah. Semua technician dah lari. Tapi sebenarnya tak. Kita akan nampak microscopic macam vibration saja macam tu. Yang ni sebenarnya apa yang dia buat video ni dia cuma exaggerate saja. Kita besarkan lagi. In actual machinery kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buat. So apa yang paling simple adalah gunakan sound analysis. Macam mana frekuensi dia. Tapi problemnya dia tak akan datang frekuensi dalam satu spektrum macam ni. Yang ni sebagai salah satu contoh apa yang dia buat adalah dia akan define frekuensi pada certain position. Let's say pada kipas berapa frekuensi. Okey, yang sekarang ni adalah combination daripada 3, daripada pulley, daripada bearing dan juga daripada fan tu sendiri. So daripada sini semua sekali dia akan menghasilkan combination of 3 graph. So hasilnya akan apabila analyst dia akan dapat single graph saja normally. So apa yang kita boleh buat adalah daripada graph tu kita akan cuba pecahkan lagi sama ada kita nak check menggunakan spectrum analysis. Okey. Kita akan pecahkan lagi. So daripada sini hasil kita akan dapat frekuensi dia untuk tiap-tiap satu critical parts atau positions. So sebagai contoh tadi kita akan sebagai contoh katakan kalau graph ni in actual kalau kita plot kita akan nampak combination of 3 graph. Tapi sebenarnya yang ni kita boleh lihat sama ada 2 dimensional ataupun 3 dimensional. Kalau 3 dimensional kita akan nampak dalam bentuk ni. So dia terdiri daripada satu frekuensi, another frequency and then behind this another frequency. So yang ni kalau kita ambil daripada 3 dimensional. So kalau kalau mengikut graf ni, this particular axis yang ni adalah time base. Yang ni adalah time base. Sebagai contoh saya reverse sikit saya reverse balik sikit. Yang ni adalah combination graf ni yang merah ni lah kita akan dapat. Okay. So katakan kalau kita ambil dalam 2 dimension yang x-axis di sini adalah dalam time. Sebab itulah kita akan dapat graf dia dalam bentuk sine wave ataupun cos graph. So in actual sebenarnya yang ni adalah terdiri daripada frekuensi yang berbeza daripada 3 komponen yang berbeza. So disebab tu masing-masing akan mengeluarkan frekuensi masing-masing. So yang ni at certain frequency, at certain frequency. So dalam kes ni kalau kita ambil daripada this axis, so yang ni adalah frekuensi base. So macam mana dapat kita gunakan Fourier transfer untuk dapatkan graf tu sendiri. Okay. So you boleh refer lebih lagi daripada video ni. It's quite interesting macam mana kita nak faham sedikit berkenaan dengan vibration. Sebagai contoh macam mana kita boleh dengar dalam bentuk sound disebabkan apabila
let's say yang merah tu adalah failure parts yang fail, position yang fail. Apabila dia intersect atau interact dengan bearing, dia akan mengeluarkan sound lah ataupun signal, okay, vibration. So maksud vibration, hasil vibration tu dalam bentuk sound. So dia akan keluarkan impulse, so dari situ kita boleh detect lah dia punya fail sendiri. So in depth you boleh refer kepada link yang saya share sebentar tadi untuk video tu. Okay. Setakat ni ada soalan? Cepat sangat. Saya rasa dia sekadar introduction. Kita tak masuk theoretical lagi. Apa yang saya cuba buat sekarang adalah untuk bagi a slight exposure to you all about vibration. So kenapa vibration ni penting? Disebabkan of course pada peringkat awal kita ada cerita vibration ni ada part, ada design vibration yang kita nak, necessary vibration. Sebagai contoh, kita ada produk tak jauh dekat you all, telefon yang you gunakan sekarang, laptop yang you gunakan sekarang. So semua tu terhasil the usage ataupun dia punya function mesti ada ciri-ciri vibration. Sound yang you dengar daripada apa yang saya sampaikan sekarang, kita transfer yang you dengar, yang tu adalah ciri-ciri vibration yang kita nak. Dalam masa sama untuk operation, sebagai contoh yang tadi dia bagi machineries ataupun kilang. Contoh lain yang kita boleh ambil yang severe sedikit, sebagai contoh highway. Sebagai contoh katakan highway, sebelum ni kita pernah ada kes yang batu bata jatuh. Yang tu bukannya disebabkan oleh kegunaan, tapi disebabkan oleh kecuaian kan. Tapi dulu pernah agak jadi satu kes, kalau tak salah saya, dekat area Jalan Tar yang mana ada disebabkan oleh vibration dekat situ, dekat highway, and then salah satu macam mana dia punya part dekat dekat ceiling tu dia chip off, and then dia kena dekat orang yang lalu lalang. So point dia adalah sama macam mana untuk kita mengelakkan daripada failure yang lebih besar berlaku. Antara sebab-sebab failure yang besar berlaku adalah disebabkan oleh resonance yang kita sebut tadilah. So vibration ni nak tak nak dia akan berlaku. Mesin bila kita gunakan, nak tak nak dia akan vibrate. Untuk sesiapa yang ada dekat dapur tu, katakan kalau ni contohnya macam saya tengah pakai kipas ni, nak tak nak kena pakai kipas. Tak pakai kipas panas. Tapi sampai satu masa dia akan fail. Macam mana nak tahu dia fail? Apabila kita nampak dia punya yang secara fizikal dia akan start wobbling. Dia akan keluarkan bunyi. Okey, menunjukkan bahawa okey, there's some problem. Kita pasang kipas 24 jam, so takkan dia tak fail kan. So kita kena fikir skop yang lebih besar lagi. For example, kalau yang ambil kilang, so tiap-tiap satu kos tu mainkan peranan. Macam saya sebut yang tadi, contohnya maintenance cost, sama ada small maintenance ataupun major maintenance. So vibration analyst akan dijemput, for example, untuk tentukan dalam kawasan kilang tu dekat mesin mana yang severe, sebagai contohnya. Sebagai contoh lain, kita boleh ambil contoh katakan untuk yang kerja di oil and gas. So kerja di oil and gas ada banyak piping system, fluid sentiasa mengalir daripada satu pipe kepada pipe yang lain. Kita nampak banyak pipe macam dekat FKM, pipe yang berselerak tu kan. Dekat atas tu you nampak sekali-sekala bila you lalu you akan nampak pipe tergoyang, vibrating, tapi tak ada orang ambil kisah pun selagi dia tak jatuh dekat atas kepala student. Kan? So same goes here, vibration analyst akan dijemput untuk diagnose sama ada perlu atau tak. Inilah secara berkala lah. So tak semestinya dia akan terus maintain 24 jam. Mana yang boleh save dia akan cuba save, mana yang severe akan buat serta-merta, mana yang major akan ditukar. So yang tu saja cara macam mana company untuk save dia punya cost lah. So siapa yang tak buat macam tu biasanya indirectly dia akan banyak merugikan. Kalau kita follow directly betul-betul dia punya timeline tu, ada masa kita akan overspending. Kita bagi contoh yang simple lah, untuk sebagai contoh untuk yang pakai kereta atau motorcycle.
certain things macam macam minyak hitam, lubricants, yang tu memang wajib tukar, let's say katakan sampai let's say 10,000 mileage ataupun 20,000 mileage, bergantung pada kualiti minyak yang kita gunakan. So sama ada setahun jangka masa ataupun 6 bulan sekali, yang tu wajib tukar. So yang tu wajib tukar disebabkan transmission dan juga gear system memang directly interacting. So yang tu nak tak nak kena tukar. Minyak pun dia akan ada limitation, akan ada wear and tear, macam mana pun kita wajib tukar. Tapi benda-benda selain daripada tu, sebagai contoh macam katakan kalau bearing untuk kereta kan, untuk kereta, tayar, kita ada bearing. Takkanlah kita nak tukar tiap-tiap, kita boleh set limit, katakan 5 tahun sekali tukar. Tapi dia tak semestinya ditukarkan. Ada sampai masa kalau kegunaan dia kurang, dia boleh digunakan lebih lama lagi. So secara fizikal yang you all boleh faham, saya bagi contoh, kita boleh tahu kita ada bearing problem apabila kita dengar bunyi yang bising, frekuensi yang bising apabila kereta bergerak. So bila kita dengar salah satu daripada dia punya bearing macam bunyi kuat sikit, okey, maksudnya dah sampai masa untuk kita tukar. So yang tu adalah contoh yang saya boleh bagilah untuk you all. Secara fizikal, secara dekat daripada consumer punya perspektif, macam mana untuk faham berkenaan dengan vibration. Nampak gaya macam saya banyak mengomel seorang. Okey, kita akan sambung sikit lagi. Kita akan cuba habiskan introduction dalam minggu ni, dalam kelas ni. So kita akan buat hari ni 2 jam, macam saya janji dekat you all. Kalau nak ubah nanti saya akan beritahu lah, katakan tiba-tiba saya nak buat tutorial sejam ke, nanti saya akan beritahu lah. Tapi normal untuk tutorial kita akan buat dalam 2 jam. Untuk lecture kita akan buat 2 jam juga. Sebab saya tak larat nak cakap 2 jam saya rasa dah max. Yang ni pun dah start rasa dah lama vibrating ni, saya punya ni. Anak tekak ni. So dia tak boleh lama sangat. Lagi-lagi bila kipas dekat ni kan, dia itulah. So hopefully kita boleh wrap up semua sekali dalam kelas hari ni. Okay, so kita akan pergi kepada slide. Yang ni adalah prosedur untuk vibration analysis. Yang ni secara teoretikal lah, kita cerita secara teoretikal. Yang ni bukannya applied. Applied ni apa yang dalam video yang saya tengok, yang saya tunjuk sebentar tadi. Kalau you nak tengok dengan lebih detail, you boleh refer, sebab sepatutnya dia ada commentator dekat tadi kan. Tapi problem dia bila kita pasang Microsoft Teams ni, you tak boleh dengar kan benda tu. So you boleh buka benda tu untuk siapa-siapa yang ada minat, yang nampak macam suka, mana dah tahu kan, nak ambil katakan license untuk vibrationist, you boleh ambil. Saya sekadar mengajar saja. Yang tu bukannya saya punya passion lah. Suka nak tahu tapi tak nak kerja kot. Sebab bergantung pada expertise. Kalau you ada skill tu, demand tu adalah, demand tu akan ada. Bergantung kepada tahap skill dia sendiri. Saya pernah dengar cerita lah, kalau pakar vibration ni, yang betul-betul pakar, katakan kalau dijemput untuk diagnose keadaan satu kilang. So apa yang dia buat pada hari itu adalah, okey, semua orang cuti, tak ada orang dalam kilang. So dia minta semua mesin operates, so dia masuk macam tu saja, tak ada bawa apa-apa. And then apa yang dia buat adalah dia akan detect by sound, dia gerak berdasarkan pada mesin. And then finally dia akan diagnose, okay, this machine kena maintain, yang ni kena major changes, yang lain okey, sebagai contohnya lah. So yang tu adalah tahap skill lah. So kenapa certain company dia sanggup bayar, disebabkan hanya dengan kita bayar sikit, katakan tu, kita dapat save banyak lagi sebenarnya, berbanding dengan kalau kita ada satu mesin yang breakdown, tiba-tiba kita ada kilang besar, you tak boleh imagine kilang kecil.
kilang yang besar, tiba-tiba satu mesin breakdown menyebabkan kita terpaksa tutup kilang, yang menyebabkan kos dia lebih besar daripada itu. So imagine operation untuk satu kilang misalnya, satu hari untuk operation kos tu dalam 1 million sebagai contoh. Kita bagi yang paling simple, 1 million. Satu hari 1 million. Kalau sebulan dah 30 million dia punya loss dia. So imagine, katakan kalau you engineer untuk kilang tu sendiri, katakan you engineer, maintenance engineer, disebabkan kecuaian you, kita tak stop, tak buat maintenance pada masa yang ditetapkan, menyebabkan the whole kilang tutup, akan menyebabkan kos yang lagi besar. So benda yang sama berlaku lah masa PKP yang awal-awal dulu, ada certain kilang yang terpaksa tutup. So disebabkan profit yang dapat biasanya adalah disebabkan oleh berapa banyak produk yang kita hasilkan. Tapi kalau tak ada output, macam mana kita nak cover kita punya operation cost? So yang macam kita sebut tadi kan. So yang itulah antara isu-isu dia. Okay, back to this one. Yang ni adalah prosedur untuk vibration analysis. Yang ni apa yang kita buat, maksudnya secara teori dalam kelas ni. So kita akan sentiasa start daripada mathematical modelling. Step number 1 is mathematical model. Step number 2 is derive equation of motion. Ini adalah equation of motion. So derivation of governing equation dalam bentuk equation motion. Number 3 is solve the governing equation. So dalam kes ni solving maksudnya, for example, nak dapatkan response equation. So sebagai contoh, apa yang contoh lain yang saya pernah beritahu sebelum ni, katakan kalau kita ambil single degree of freedoms, this particular model like this, mass spring damper. Okay, so daripada mathematical model ini, sorry tulisan buruk. So kita akan hasilkan free body diagram. Free body ni, yang ni D, sorry. So kita akan ada mass. Downward is positive. So kita akan ada force upwards. So kita akan ada force yang ni adalah Cx dot, yang ni adalah Kx. Okay, so daripada sini kita akan define positive is downwards, summation of force is equals to ma, and then kita akan derive equation motion. So of course daripada sini, kalau itu equation motion yang kita boleh bagi untuk model yang simple ni adalah mx double dot plus Cx dot plus Kx is equals to 0. Okay, so untuk response equation, yang ni kita akan ada equation dia sendiri. Xt adalah persamaan E minus zeta omega nt A1 cos and so on. Yang tu adalah response equation. Kalau kita bagi simple, katakan kalau undamped, yang ni C is 0, kita akan dapat mx double dot plus kx is 0. A simple response equation macam yang kita pernah bincang sebelum di dalam kelas, katakan kalau kita ambil xt bersamaan dengan a cos omega nt. Okey, yang ni simple lah, kita ambil simple saja. So kita akan start daripada mathematical modeling. Step number 2 is how to come up with equation motion. So maksudnya daripada model tu, mathematical model yang kita ada di sini, yang tu inilah mathematical model. Kita akan come up dengan free body diagrams. So daripada free body diagrams, you akan derive equation motion. Lepas dapat equation motion, kita akan dapatkan response equation. And finally, after that, step number 4, yang mana kadang-kadang kebanyakan student dia tak buat. Apa hasil, apa yang kita faham daripada semua calculation, semua proses yang kita buat kat sini. So yang ni adalah yang paling penting. So kita kena tahu di sini, adakah sistem tu okey, adakah sistem tu stabil, is there something that we need to do, is it severe or not, for example. So what can we do in order to reduce, for example, the vibration. So yang tu antara contoh-contoh lah
kita boleh bagilah dekat sini. Salah satu contoh dekat sini adalah mathematical model untuk motorcycle. So kita ambil secara simple, secara diagram, sini adalah motorcyclist yang naik motorcycle. So kita akan ada kita akan ada tires and then attached to damper towards this particular machine. So kita boleh ada a few steps macam mana untuk kita buat analisis. So kita boleh buat secara rough ataupun kita boleh buat dengan lebih detail. So yang paling simple adalah kita dapat ni lah, secara the simplest one is better for simple calculation. Tapi kalau kita nak buat dengan lebih detail, kita akan dapat result yang lebih a more accurate representation of the result. So bergantung pada keadaan tu sendirilah. So sebagai contoh, kita boleh represent model yang ada dekat sini dengan sistem ni. So kita akan mewakili kesemuanya, the rider, motorcycle and so on. Yang ni mewakili a single mass like this. And then keseluruhan spring tu, K equivalent, kita boleh wakilkan. Kalau ada banyak spring kat sini, kita boleh wakil, combine semua sekali dengan syarat kedudukan dia betul-betul symmetrical. Syarat dia betul-betul symmetrical. Kalau betul-betul symmetrical kedudukan dia macam ni, so, symmetrical. So kita boleh wakilkan K equivalent like this. And then with a single C equivalent equation. Kita boleh pecahkan dengan lebih detail lagi. For example like this, kita untuk B, kita boleh pecahkan the mass of the vehicle and then mass untuk riders. Yang ni untuk mass of the wheel, front wheel, and one is mass for the rear wheel, for example. Kita boleh pecahkan lagi, let's say, daripada yang ni kepada yang ni. Okay, sekejap lah, just in case. Kalau ada, tak ada kena. Kita boleh pecahkan lagi. For example, you akan ambil mass untuk rider sahaja, and then dengan spring, and then untuk damper, spring untuk riders, damper untuk riders. Yang ni maksud physical lah. Kita ada normal natural spring and also natural damper, for example. Yang ni mass untuk vehicle, and then yang ni untuk wheel section. Okay. So ada banyak method ataupun macam mana untuk kita buat analisis. It doesn't mean that the most complex one is the best option. Kadang-kadang kita tak nak yang terlampau kompleks. Ada masa kita boleh cuba simplifykan model tu sendiri supaya kita boleh senang solve lah. So the second example is this one. So kita ambil anvil lah. So dalam kes ni kita ambil contoh anvil ataupun panggil apa, anvil ni forging hammer, katakan dekat sini. So kita ada dekat sini foundation, yang ni adalah satu foundation, dia punya base dia, and then kita ada anvil kat sini kan untuk forging kan. Lepas tu kita ada the source of the hammer on the upper side. So kita boleh wakilkan dengan this particular diagrams. So katakan kalau kita ambil yang paling simple, anvil and foundation block, yang ini adalah foundation block kat sini. Kita boleh wakilkan dengan a single mass like this. Lepas ni kita ada soil damping, yang ini adalah kat bawah ni kita ada soil, yang ini adalah soil damping and also soil stiffness. Kalau kita nak buat detail lagi, kita boleh asingkan antara anvil dan juga foundation block. Anvil, foundation block, yang ini adalah stiffness untuk pad, damping untuk pad, damping untuk soil, stiffness untuk soil. Itu antara contoh lah yang kita boleh ada. Okey, so sekarang ni kita dalam pukul 3:30. Okey, the next one. So the next one is we shall discuss a bit about what does it mean by degree of freedoms. So apa maksudnya single degree of freedoms, apa maksudnya multiple degree freedoms, two degree freedom and so on. Ada masa walaupun kita ada satu mass, tapi dia multiple degree freedoms. Ada masa walaupun dia multiple mass tapi dia single degree freedoms. So macam mana tu? So yang paling macam ni, cara yang paling di initial step, kebiasaan tak semestinya wajib lah. Kalau kita ada single mass, so mungkin kita boleh
assume that the system have behaved in single degree freedoms. Kita boleh assume lah, kita boleh assume. Sebagai contohnya, katakan dekat sini, kita ada a single mass like this. Untuk B, kita ambil yang ni yang paling simple. And then attached to a spring. Pergerakan yang boleh ada, yang boleh experienced by this particular mass, dia akan bergerak secara horizontal sahaja pergerakan. So maksudnya, kalau kita ada equation daripada sini, katakan equation dia mx double dot plus kx is equals to 0. This particular x actually representing this horizontal motion only. Satu direction sahaja. Katakan kalau ni. So kita ambil contoh lain. Katakan dekat sini slider crank spring mechanism dekat sini. So this one actually kalau daripada sini kita boleh nampak dekat sini pergerakannya. So this one is kita ada spring dekat sini. So this one is the mass. This one is the mass actually. This is a mass. And then yang ni adalah satu shaft yang akan control motion dia untuk dia rotate sahaja. So of course dalam case ni kita tahu mass ni dia akan rotate. This particular position kita ambil exactly pada sini. So pada sini dia akan bergerak pada satu direction. Spring ni exactly at this shaft if we move in this particular direction. And then right here, this because of this restriction dia boleh juga rotate. Tapi disebabkan di sini dia akan ada a single motion saja. Semua ni restricted pergerakan. Dia akan ada satu mode pergerakan saja, iaitu this particular vertical motion saja. So kita boleh wakilkan pergerakan dia dengan single degree of freedom equation. So kalau untuk torsional, dalam kes ni kita ada shaft, kita ada cylinder, and then dia rotates. Dia akan rotate dalam satu position saja. So yang ni untuk bob sama saja. Untuk bob, yang ni cuma a single direction saja. So katakan kalau untuk 2 degree freedom, yang paling simple adalah kalau kat sini kita boleh nampak, let's say this one we have two mass, one mass here and then another mass here. So katakan kalau kita bagi, kalau kita bagi displacement, katakan ke sini kita ada x1 dan juga x2. Imagine kita ada dua benda. Apa nak bagi? Okay. Kita ada dua benda, x1 and also x2, kita ada spring and also kita ada spring. Bila kita bagi displacement, kita lepaskan, kita boleh nampak pergerakan yang berbeza. Nampak tak? Contohnya lah. Saya contoh je, kita bagi. So actually, regarding the behavior of these two part, so you akan ada satu equation mewakili pergerakan untuk this mass. Satu lagi equation mewakili pergerakan untuk this mass. Okay? So dia akan bergerak macam ni, dengan dua mode yang berbeza. Yang ni bergerak berbeza, yang ni bergerak berbeza. Katakan kalau tiba-tiba in between kita letakkan satu rigid extension, walaupun dia ada dua mass, kita lekatkan dia, apabila you lepaskan dia akan bergerak sama, disebabkan dia akan ada rigid extension di sini. Okay. Tapi katakan kalau in between kita ada satu spring juga, so dia akan bergerak dengan mode yang berbeza. Okay. Okay, so ya. So yang ni adalah satu contoh. Salah satu contoh yang lain adalah di sini kita ada dua silinder attached by shaft, a shaft. Katakan kalau kita rotate, you akan nampak dia pergerakan dia berbeza. Dia bukannya bergerak sama, synchronize. You akan nampak pergerakan dia mungkin macam ni. So daripada sini kita boleh ada satu equation mewakili pergerakan untuk this particular cylinder and another equation mewakili pergerakan untuk silinder satu lagi. Okay. So in number 3 untuk C, kita nampak sini, for example right here, please concentrate on this mass. So untuk mass ni attached to a spring and then dalam masa sama kita attach to a pendulum right here. So kalau kita tengok behavior untuk this particular mass, dia akan bergerak secara horizontal di sini. Dia akan bergerak secara horizontal di sini disebabkan oleh spring. Dalam masa sama,
this particular pendulum will also affects the rotational movement. So you akan nampak di sini pergerakan macam ni, dia bergerak, rotate, pergerakan, rotate, something like this. Yang ni berbeza dengan kalau kita ambil contoh yang single degree of freedom yang sebelum ni. Katakan kalau kita ambil contoh A ni, ia akan nampak walaupun dia bergerak ke atas dan rotate, dia masih lagi pada satu mode yang hampir sama. Okay. So yang this one can be represented on single degree freedoms. Yang ni boleh represent kepada 2 degree freedoms. Katakan kalau kita ada 3 mass di sini, masing-masing dia akan bergerak pada mode yang berbeza. So equation yang akan menerangkan mengenai the behavior, the movement, motion adalah equation of motion. So yang untuk yang ni adalah translation. Yang ni adalah rotational. Cuma sama macam ini, tapi cuma sebelum ni kita ambil daripada yang ni 3D. Kalau kita ambil daripada this particular view, you akan nampak macam ni. Kalau you nak buat 3D, nampak 1, 2, 3 shaft macam tu lah. Okay, so masing-masing ni tiap-tiap satu ni dia akan rotate dengan dia punya different type of motion. Okay. Oh, okay. So yang ni is about degree freedom. So ada masa next time mungkin kita akan cuba buat tutorial. Saya akan cuba terangkan yang ni salah satu contoh lah. Sama ada yang ni, cuba you tengok nanti. Yang ni adakah dia single degree freedoms ataupun 2 degree freedoms. Yang tu soalan saya. Saya tak tanya banyak. Saya cuma tanya tu je. Adakah sistem ni single degree freedoms ataupun 2 degree freedoms? Yang tu je jawapan soalan untuk ni. And then you balik nanti you tenung-tenungkan, selamat beramal. Okey, yang ni antara contoh lain. Kita ada cylinder and then attached to a single spring and also a damper. So dalam masa sama dia roll and also bergantung pada keadaan. Dekat sini kalau kita tengok pada certain perspective, you akan nampak dia adalah the the cylinder is rolling. Tapi dalam masa sama pergerakan, kalau kita ambil pada point ni, kita akan nampak dia bergerak pada satu direction saja. Okay. So yang ni adalah combination of translation plus rotational. Initially dia akan ada 2 equation, tapi overall adakah dia single degree of freedoms ataupun multiple degree of freedoms. Okey, yang tu nanti mungkin kita akan cuba bincangkan lah dalam kelas yang selebihnya. So kita akan tengok lagi contoh lain. Okey, so kita cuba terangkan seterusnya berkenaan dengan sistem, sama ada discrete ataupun continuous system, sama ada finite ataupun infinite. So untuk you all ada yang pernah dengar berkenaan dengan finite element methods, finite element. So sebenarnya jarang tak ada orang yang buat infinite element methods. Tak boleh nak buat. Sebab bila infinite tu kita tak mampu nak kira. Sebagai contoh, katakan kalau kita ambil this particular shaft dekat sini. So yang ni terdiri daripada banyak molekul ataupun banyak atom. So katakan kalau kita nak tentukan properties untuk tiap-tiap satu tu, it's quite impossible. Jadi apa yang kita mampu buat adalah kita akan bahagikan mengikut section. Kita akan bahagikan, let's say katakan kalau kita apply force and then this one bends. Macam ni, this one bends. Kalau kita nak buat analysis infinitely, it's quite impossible. Apa yang kita boleh buat adalah kita akan bahagikan mengikut section and then kita akan tentukan berdasarkan pada tiap-tiap position tu sendiri. So maksudnya apa yang kita cuba buat adalah kita akan cuba buat analisis secara discrete ataupun according to grouping ataupun selected specified sections. Okay, so
Dekat sini kita, there's a few terms maksudnya dekat sini, infinite number degree of freedoms, jarang biasa. Real world of course behaves infinitely. Tapi apa yang kita buat adalah kita akan cuba define dia secara finite. Dalam numbers, dalam figure yang kita mampu untuk ukur ataupun untuk kita buat analisis. So sebab itulah kita biasa dengar terms finite element method, FEA, finite element analysis and so on. Jadi point dia adalah, katakan kalau kita ada, sebagai contoh, katakan kalau kita ambil shaft tadi. Katakan kalau kita bahagikan, kalau kita bahagikan shaft ni kepada dua position saja, dua group saja, katakan evenly divided sections, kita akan dapat jawapan yang kurang, is less accurate. Tapi katakan kalau kita boleh bahagikan, let's say 1, 2, 3, 4. Okay, so for example, yang buruk. So kita akan dapat value yang lebih tepat, menghampiri nilai sebenar. Dalam masa sama kita perlu lebih banyak kerja untuk buat calculations. So yang tu adalah basic idea untuk finite element analysis. Okay. So apa yang kita cuba buat, kita akan tukarkan daripada satu continuous system, infinite system kepada finite ataupun measurable system. Okay, so yang ni kita dah discuss sebelum ni. Just a quick review, we have discussed about desired, undesired vibration, free force vibration. Kita terangkan free vibration maksudnya sistem tu free without any forces. Ini sebagai contoh. Katakan kalau kita ambil model yang sama dekat sini, kita ada spring dan juga damper. Kalau tak ada force daripada luar, yang itu adalah free vibration. Tapi katakan di sini kita ada continuous force cyclic, sentiasa repeated. Dia dalam certain cycle, katakan force tu dia dalam F sin omega t. So omega ni bukan natural frequency, yang ni adalah applied frequency. So amplitude dia adalah force. So dia datang dalam harmonic oscillation sin omega t. Maksudnya dia akan, force tu sama ada 0 maximum, 0 minus. Misalnya lah nak kata, kalau kita define ke bawah tu adalah positif. So yang ni adalah apabila wujud saja sistem force dalam which influence the movement of the mass, yang tu adalah force vibration. Free vibration maksudnya kita bagi displacement, lepaskan, dia akan bergerak secara natural. So yang tu adalah free vibration. Force vibration maksudnya kita akan ada continuous force which influence the movement of this mass. Okay. So kenapa kita kena buat calculation secara teori menggunakan free vibration? Salah satu sebab utama adalah untuk kita dapatkan nilai untuk natural frequency omega n. So untuk dapatkan natural frequency untuk sistem, kita boleh dapat hanya pada free vibration saja. So omega n adalah bersamaan dengan square root of k divided by m, right? So in order to determine the natural frequency of the system, we need to evaluate in terms of free vibration. So force vibration dia akan ada additional lah, yang tu nanti kita akan sentuh lagi. So sistem sama ada undamped ataupun damped. Kalau ada damper, maksud sistem tu damp. Kalau damper is damping constant adalah 0, sistem tu adalah undamped. Okay. And then kita akan bincang linear, non-linear vibration, deterministic, random vibration. This is straightforward lah. Kalau ni, yang ni, so the rest you boleh refer kepada slide sebab ada kita ada terangkan dalam slide ni kan, berkenaan dengan free vibration, force vibration. Okay, saya dah terangkan tadi. Untuk damping sama ada dia undamped ataupun dia damp. Kalau ada damper maksudnya dia damp lah. Kalau tak ada damper maksudnya dia undamped vibration, vibrating in undamped case. So basically we can divide, kalau untuk damp dia dalam, yang ni kalau dalam case C is equal to 0 apabila tak ada damper lah. So yang ni semua
seperti yang saya tulis, kenapa kita kena study undamp? Untuk kita dapatkan natural frequency. Okay. So kita akan ada underdamp, critically damp and also overdamp. So sebabkan zeta bersamaan dengan C divide by C critical. So sama ada you nak buat C is equal to 0. So indirectly yang ni pun menunjukkan bahawa zeta bersamaan dengan 0. So kalau underdamp, zeta is less than 1. Critically damp, zeta is equal to 1. So kalau overdamp, zeta tak dengar. Mic dia mute. Termute. Ya. Betul. Doktor. Doktor. Mute mic. Doktor termute. bila saya mute Tak tahu. Wah, tak dengar saya. daripada bila saya mute Baru je lagi sir. Baru je. Okey, nasib Tukar baik. tukar slide je mute. Okey. Tak apa, terima kasih. Saya takut daripada awal. Nasib baik ibu tahu. Slide saya kat procedure in vibration analysis. Oh tak, slide saya ada dekat ni. Sekejap Slide saya ada dekat Classification. Kita slide saya ada dekat yang ni saya present the whole screen slide saya ada di sini. Kalau you check dekat general dalam files, dalam class material, apa-apa general information saya akan post di general. Yang lain-lain ni lebih kepada weekly basis. Katakan kalau kita buat lecture week ni, kita check dekat sini lah. Tapi apa-apa info general saya akan post di sini general. Okay. Nanti you check dekat general files, ada kat dalam class material. Sorry, saya tadi saya dah sekarang nampak. Okey. Kalau nasib saya nampak lah, saya boleh baca lah apa you komen. Bila saya buat full screen kadang saya tak nampak. Yang tu je lah, bila kita present full screen tak nampak. So hopefully sekarang you boleh nampak kot yang ni screen yang saya post. Kalau ada problem you terus ni beritahu, jangan tak beritahu nanti saya answer. Sekarang pukul 3.48, saya cuba habiskan. Classification of vibration. Okey, kita ada linear vibration dan juga non-linear vibration. Untuk tahu sama ada linear ataupun non-linear, you boleh tengok daripada dia punya graph lah, graphical output. Kalau yang contoh yang kat bawah ni, dekat belah kanan ni macam seolah-olah macam stress dengan strain kan. Tapi kita boleh nampak berdasarkan pada behavior of the graph. So katakan kalau linear, maksud kita boleh nampak graph tu bergerak secara linear. Tapi katakan kalau non-linear, okey, dia unable to determine the value. So dia hampir sama juga dengan deterministic ataupun undetermined vibration. Jarang, yang ni sekadar untuk pemahaman, kita jarang tanya yang ni keluar supaya you all tahu je lah. So deterministic, saya katakan kalau you nampak this particular pattern of graph, kita boleh tahu, okay, we can see some pattern. Predictable movement ataupun motion. So yang x-axis adalah time base, y-axis adalah force base. So yang ni adalah deterministic. Maksudnya kita tengok sini, kita boleh determine dia punya value of this particular condition. Berbanding dengan kalau dalam case ni, yang ni adalah undetermined, non-determined random vibration. Contoh yang saya boleh bagi ni lah, katakan kalau kita study berkenaan dengan machinery dekat kilang. So katakan kalau mesin tu kita biarkan dia berfungsi macam biasa dalam satu tempo yang sama, input dengan output yang sama. So kita boleh nampak satu deterministic graph lah. Tapi problemnya adalah katakan kalau kita ambil case, for example, kita ambil contoh highway kan. Kita ambil contoh dekat highway, kita
satu keadaan di mana dekat highway tu kita letakkan let's say accelerometers untuk check berkenaan dengan performance highway tu, kita tak tahu adakah lori akan lalu ataupun bus akan lalu pada certain masa, certain time, actually totally random. So disebabkan dia adalah random, you akan dapat output dia dalam bentuk random lah macam ni, random excitation. Walaupun output dia adalah random, masih lagi kita perlu buat study berkenaan dengan random, this particular random graph. Mungkin apa yang you boleh buat di sini, mungkin kita boleh ambil average, mungkin you boleh ambil daripada sini, you boleh ambil maximum value of the amplitude, and so on and so on. So tiap-tiap satu karakter tu masih lagi ada keperluan, ada sebab, and then ada cara sendiri macam mana untuk kita buat analisis untuk tiap-tiap satu sistem tu sendiri. Okey, so kita akan masuk berkenaan dengan harmonic analysis sekejap. Yang ni saya skip jap. Saya skip jap. Okey, differential equation. Okey, saya pergi kepada sinilah kot. Sebab tadi saya ada tunjuk sedikit graf kan. Sedikit graf. The second video yang berkenaan dengan visual example of vibration kan. So daripada situ kita boleh kenal pasti beberapa kategori untuk analisis ataupun performance. So daripada situ kita boleh kenal pasti experimentation. Saya dah terangkan tadi experimentation. Sebagai contoh, katakan kalau kita buat eksperimen di particular lab, katakan kalau kita buat experimentation di lab, so yang tu adalah kita panggil EMA, experimental model analysis. So katakan kalau yang ni berkenaan dengan model testing, macam mana untuk tentukan berkenaan dengan mode behavior, actual behavior. So ada lagi satu kita panggil sebagai OMA, yang O ni adalah operational. Maksudnya katakan kalau kita buat analisis, kita buat study dekat highway, katakan yang tu adalah operational analysis. Katakan kalau kita buat study berkenaan dengan kilang, operation untuk mesin di kilang, yang tu adalah operational, real world operation. Contoh untuk experimental adalah sebagai contoh katakan wait hold on, tunggu jap. Okey, sebagai contoh dekat video ni you boleh nampak contoh untuk experimental model analysis. So apa yang dia cuba study di sini adalah berkenaan dengan ini kalau tak salah saya ni macam gearbox. So kita boleh nampak dekat sini macam mana dia buat apa ni experimental pada lab untuk this particular part. So dia akan bagi excitation, bagi sedikit vibration, and then dari situ dia akan cuba perhatikan apa respons daripada part tu sendirilah. Sebab tu kita namakan sebagai respons. Katakan kalau kita ada barang di sini, kita ada a model right here, and then kita akan bagi hammer kat sini. So yang lain dia akan start responding ataupun react kepada apa yang kita buat tu. So yang ni apa yang contoh untuk EMA, experimental model analysis. Okay, so ini antara contoh dia lah. Dia akan bagi sedikit displacement dan selepas tu dia akan cuba perhatikan apa yang berlaku pada the whole structure. So of course disebabkan apa yang dia buat di sini, dia buat experimentally. So yang ni tak semestinya mewakili apa yang berlaku pada actual actual conditions. So of course kalau kita ada gearbox, kita attach pada kereta and then kita gerakkan, okay, dia akan result dia akan totally berbeza. Sebagai contoh sekarang ni dia akan buat hammer testing untuk dapatkan respons. So ada setengah-setengah benda kita boleh buat secara eksperimental,
Kenapa kita buat secara eksperimental? Sebab kita nak kurangkan kos. Sebab untuk dapatkan full assembly kadang-kadang dia lebih susah untuk kita dapatkan. So that's why here, apa yang dia boleh buat adalah dia akan buat, let's say dia akan buat certain improvement pada part tu, and then dia akan buat testing. Sebagai contoh di sini, ini digunakan hammer test. Improvement test. So apa saja yang dia buat ni, dia tak akan efek kepada actual device ataupun kereta yang ada. Sebab apabila kita bercerita tentang kenderaan, devices dia akan lebih kompleks daripada itu. So masing-masing ada kelebihan dia untuk experimentation. Sebagai contoh dekat sini dia akan buat EMA testing, daripada sini dia akan check berkenaan dengan nodes. So tiap-tiap position point yang kita nampak tu kita panggil sebagai nodes lah, nodes. So saya rasa kalau you all yang ambil finite element, yang ambil CAD, kita dah biasa nampak lah benda-benda ni. Cuma apa yang dia buat ni lebih kepada experimentation base. Sebagai contohnya di sini dia akan buat macam tadi dia bagi dalam hammer. Macam ni sekarang apa yang dibuat adalah shaker. Maksudnya dia akan activate and then dia akan shake. Dia akan bagi sedikit vibration, applied frequency pada certain position, and then kita akan dapat tahu result untuk keseluruhan tu sini. So yang ni adalah antara kerja-kerja untuk research lah. Kalau dalam research base untuk vibration, saya assume lah. Kalau apa yang buat di industri yang tu berbeza. Yang tu adalah lebih kepada evaluators. Okay, yang ni lebih kepada analyst. So kita boleh nampak lah macam mana, what is the type of output. So antara dilema dia adalah, bukan dilema, problem dia adalah kita boleh nampak apa bentuk graf yang keluar pada machines. Tapi kalau kita tak ada knowledge, kita tak tahu sama ada is this one okay, is this one not. Kalau typical student, kalau dia nampak yang model tadi, katakan kalau macam ni, kalau typical, kalau student, katakan kalau dia nampak okey, katakan kalau kita ada this particular graph. Okey, kalau typical mechanical student dia akan, yang merah ni adalah critical, yang ni fail. Yang hijau biru ni okey. No, it's not like that. Color cuma adalah salah satu representation of the result. It doesn't mean that red is fail. Blue is good, green is cool, for example like that. Blue is cool, green is great, something like that. Dia cuma menunjukkan mengenai perubahan sahaja. So yang penting adalah untuk kita sendiri sebagai analis, untuk yang study berkenaan dengan ni, kenapa kita study theoretical, supaya kita boleh faham apa saja output yang dikeluarkan. So kalau kita tak faham theoretical, kita terima saja bulat-bulat, kita tak tahu sama ada result dia actually okay, ataupun maybe there's something wrong with this device actually that we are using. Ada saja kebarangkalian tu. So yang tu antara kepentingan untuk kita study berkenaan dengan theoretical vibration.